Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Haikal Akmal bin Syahril hari ini akan membicarakan satu tajuk berkaitan dengan penglihatan stereoskopik dan monokular. Penglihatan stereoskopik ialah penglihatan yang menggunakan kedua-dua belah mata. Manusia dan haiwan seperti kucing dan buah hantu mempunyai sepasang mata yang terletak di hadapan kepala. Manusia dan haiwan ini mempunyai penglihatan stereoskopik. Contoh haiwan yang mempunyai penglihatan stereoskopik ialah haiwan pemangsa seperti harimau, singa, elang, buah hantu, kucing dan lain-lain. Apabila medan mata haiwan pemangsa seperti kucing melihat satu benda yang sama, ia akan bertindih antara satu sama lain. Ia akan menghasilkan satu imej 3 dimensi dan membolehkan haiwan pemangsa mengagal jarak dengan tepat. Mereka tidak boleh melihat dua mangsa pada masa yang sama. Perkara ini juga berlaku kepada manusia. Contohnya, apabila kita berdiri di antara dua tiang, kita tidak boleh melihat kedua-dua tiang pada waktu yang sama, melainkan kita memusingkan badan kita. Ini kerana kita mempunyai medan penglihatan stereoskopik. Medan penglihatan stereoskopik juga adalah sempit. Manakala penglihatan monokular pula, penglihatan monokular ialah penglihatan yang menggunakan sebelah mata secara berasingan. Haiwan seperti tikus, ayam dan arnab pula mempunyai sepasang mata terletak di sisi kepala. Haiwan ini mempunyai penglihatan monokular. Contoh haiwan yang mempunyai penglihatan monokular ialah arnab, tikus dan lain-lain. Kerana penglihatan monokular ialah penglihatan yang melibatkan sebelah mata, penglihatan mata kiri dan mata kanan mereka tidak bertindih. Imej data dihasilkan. Ini menyebabkan penglihatan monokular adalah kurang tepat. Medan penglihatan monokular adalah luas. Contohnya, burung merpati boleh melihat belakang badan mereka dan di hadapan mereka pada masa yang sama. Di sini kita dapat lihat perbezaan antara mata haiwan yang mempunyai mata stereoskopik dan haiwan yang mempunyai mata monokular. Kita boleh nampak di sini, medan penglihatan untuk kucing adalah sempit dan bertindih. Hal ini juga menjadi satu kelebihan kepada haiwan ini dan manusia. Ini kerana mereka dapat melihat imej dalam 3 dimensi dan senang menganggap jarak dengan baik. Bagi penglihatan rusa pula, medan mata mereka tidak bertindih. Ini menyebabkan medan mata mereka luas. Salah satu kelebihan bagi haiwan ini ialah mereka dapat mengesan bahaya dari segala arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan bab 1, pencacatan penglihatan dan cara membetulkannya. Pencacatan penglihatan dan cara membetulkannya mempunyai 3, iaitu yang pertama, rabun jauh, yang kedua, rabun dekat, dan yang ketiga, astigmatism. Yang pertama, rabun jauh. Rabun jauh tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Objek jauh kelihatan kabur kerana imej yang difokuskan di hadapan retina. Hal ini mungkin disebabkan oleh kanta mata terlalu tebal dan berbola mata terlalu panjang. Rabun jauh dapat dibetulkan dengan menggunakan kanta cekung. Dan yang kedua ialah rabun dekat. Tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas. Objek dekat kelihatan kabur kerana imej yang difokuskan di belakang retina. Hal ini mungkin disebabkan oleh kanta mata terlalu nipis dan bola mata terlalu pendek. Rabun dekat boleh dibetulkan dengan menggunakan kanta cebung. Yang ketiga ialah astigmatism. Melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Hal ini mungkin disebabkan permukaan kornea atau kanta mata yang tidak sekata. Astigmatism dapat dibetulkan dengan menggunakan kanta silinder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah anda semua sihat pada hari ini? Sekiranya sihat, Alhamdulillah. Dan juga saya berharap kamu semua dapat menyediakan hati, minda dan juga alat tulis sebelum menonton video ini. Tahukah kamu semua apakah yang dimaksudkan dengan pendengaran? Ya, pendengaran manusia berfungsi untuk mendengar dan juga untuk mengesan bunyi.
Pendengaran juga penting kepada semua manusia untuk mendengar dan mengesan bunyi dengan baik. Pada hari ini, saya ingin menerangkan berkaitan dengan bab 1, iaitu rangsangan dan gerak balas yang bertajuk kecacatan pendengaran dan juga cara untuk membatulkannya. Had deria pendengaran merupakan had keupayaan manusia untuk mendengar dan juga untuk mengesan bunyi. Manusia hanya dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi antara julat 20 Hz sehingga 20,000 Hz. Kita tidak akan dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi di luar daripada julat frekuensi ini. Julat frekuensi pendengaran setiap manusia adalah berbeza. Sekiranya usia seseorang itu menjadi semakin meningkat, maka julat frekuensi pendengarannya akan menjadi semakin kecil. Ini mungkin disebabkan oleh gegendan telinganya yang menjadi semakin kurang kenyal. Antara alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had deria pendengaran ialah seperti stetoskop yang berfungsi untuk membantu kita mendengar denyutan jantung. Pembesar suara pula berfungsi untuk menguatkan bunyi supaya kita dapat mendengarnya dengan jarak yang jauh. Seterusnya kita akan pergi ke tajuk kecacatan pendengaran dan juga cara untuk membetulkannya. Kecacatan pendengaran boleh berlaku apabila pendengaran seseorang itu tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Ini mungkin disebabkan oleh kerosakan akibat jangkitan mikroorganisma, kecederaan, proses penuaan dan juga mendengar bunyi yang kuat secara berterusan. Kerosakan pada bahagian telinga luar dan telinga tengah lazimnya mudah untuk dibetulkan. Sebagai contoh, pembersihan bendasing yang tersumbat pada bahagian salur telinga. Gegendan telinga yang rosak dan pecah pada bahagian osikal boleh dibetulkan dengan menggunakan ubat dan juga pembedahan. Kerosakan pada bahagian telinga dalam pula lebih sukar untuk dibetulkan. Koklea yang rosak boleh dibetulkan dengan menggunakan implan koklea. Saraf auditori yang rosak tidak dapat dibetulkan dengan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Gambar berikut menunjukkan alat ciptaan pendengaran yang semakin canggih sehingga hari kini. Dan akhir sekali, kita sebagai seorang manusia perlu syukuri dengan anugerah panca indera yang dikurniakan oleh Allah. Sekiranya kita mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat, kerjaya yang berisiko tinggi, ia mungkin akan menjejaskan pendengaran kita. Dan itu sahaja daripada saya tentang tajuk ini. Saya berharap kamu semua dapat sesuatu daripada tajuk yang saya terangkan tadi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.